Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala dan maaf ada atas sedikit gangguan yang kami alami tadi. InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita sambung lagi apa yang telah pun kita bincangkan kemarin. Kita telah sebut bagaimana rupa syaitan. Kemarin kita sebut bagaimana tabiat syaitan itu, cara dia menggoda manusia dan sifat-sifat syaitan. Dan kita berdoalah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jauhkan diri kita daripada sifat syaitan yang saya sebutkan tadi. Jadi sekarang ini, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita masuk kepada bagaimana rupa syaitan itu sendiri. Bagaimana rupa syaitan itu sendiri. Baik, saya sebut tadi rupa syaitan adalah amat hodoh dan jelek sekali pada pahaman manusia ni, kerana yang pertama sekali Allah Ta'ala bandingkan syaitan ini dengan buah zakum. Allah Ta'ala berfirman, iaitu tal'uha ka'annahum ru'usus syayatin. Tal'uha ka'annahum ru'usus syayatin. Dia punya Allah Ta'ala sebut buah zakum ni, makanan ahli neraka ini, Allah Ta'ala sebut ru'usus syayatin. Buahnya ibarat kepala syaitan, kepala-kepala para syaitan. Tu yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendirilah. Tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, alhamdulillah summa alhamdulillah, Allah Ta'ala beri rahmat kepada kita. Kita tak boleh nampak syaitan. Dalam keadaan rupanya hodoh begitu tu, kita tak nampak. Alhamdulillah jugalah, Allah Ta'ala bagi tak nampak. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi nampak syaitan ini, dia jadi susah kita tengok dia adalah muka dia hodoh. Kita muka hodoh ni kita tak mahu tengok lah. Sebarang benda yang berbentuk hodoh ni manusia tidak mahu lihat. Sebab apa? Sebab hodoh, kita kata. Jadi sebarang benda yang hodoh kita tak mahu lihat. Syaitan yang hodoh ni, dengan Arhamur Rahimin, dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Arhamur Rahimin, dia tak bagi kita lihat syaitan yang hodoh ini. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebab kita tak nampak syaitan yang hodoh. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman dalam suratul A'raf ayat 27, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Maksudnya sesungguhnya syaitan dan jin dan kaumnya itu melihat kamu dalam keadaan kamu tidak melihat mereka. Dalam keadaan kita tidak melihat pun mereka ini, tetapi dia boleh lihat kita. Kita nak lihat dia pun tak boleh. Dan kita pun tidak mahu lihat dia sebab dia hodoh. Sebab dia tak molek, tak comel, sebab tu kita tak mahu lihat dia. Dan syaitan juga dapat menjelma dalam berbagai-bagai rupa. Berbagai-bagai rupa. Seperti seorang lelaki ataupun perempuan. Seorang lelaki ataupun perempuan. Atau ular. Ataupun anjing hitam. Anjing hitam, kerana ada sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, al-kalbu aswadus syaitan. Anjing hitam itu adalah syaitan, tu kata Nabi. Ataupun kucing hitam, ataupun sebagainya. Cuma bukanlah asal rupa yang benar. Bukanlah asal rupa yang benar. Rupa yang benar tu hodoh, tapi dia boleh menjelma macam-macam.
Jadi muka begitu, jadi begini, yang kita duk kata hantu, duk kata langsui apa tu, dia syaitan ikut imagine kita, imagine kepala kita ni, kita tengok apa, kita bayangkan apa, maka syaitan dia akan ikut apa yang kita bayangkan itu. Dia akan tengok apa yang kita bayang, dia akan buat apa yang kita bayang. Kita tengok, kadang-kadang tengok pokok pisang pun kita kata hantu pocong, padahal daun pisang je pun. Malam-malam kena bulan cerah tu kata hantu pocong. Sebab orang Melayu ni dengan hantu ni dia tak boleh pergilah dengan hantu ni. Orang Melayu ni dengan hantu, Masya Allah sungguh orang Melayu. Dia jadi takut ke hantu tu lebih pada dia takut pada Tuhan lagi. Allahu Akbar. Baik. Tu rupa dia dan berbagai penjelmaan yang dia boleh jelma. Bagaimana pula dengan tempat kediaman dia, tempat duduk dia? Dia ada tempat duduk dia juga, syaitan ni. Tempat duduk syaitan, kediaman dia di padang-padang, di rumah buruk, peninggalan manusia, di tempat najis seperti bilik air, di tempat himpunan sampah, di kubur-kubur, di pasar jualan, dan juga di rumah orang yang tidak ada padanya suara bacaan Al-Quran, solat ataupun sebagainya. Itu pun ada syaitan juga. Jadi kalau kita kira sahkan sungguh syaitan ni rumah dia banyak, di padang, di rumah buruk, peninggalan manusia. Dia orang duk buat apa dalam live tu, saya duk tengok tengah-tengah malam, dia cari hantu. Nah, mencari hantu, apa dia panggil, mistik ke apa tu, panorama, tahu, paranormal. Orang lagi cari hantu. Hantu nak tidur malam-malam tak boleh lagi cari kata rumah buruk. Dipanggil pula, hai khadam jin, dia panggil khadam jin, dia panggil. Bila kita sebut benda begini, lalu orang kita kadang-kadang dia tak reti dan dia tak faham tujuan apa untuk kita cari syaitan jin ni. Tak ada keperluan untuk kita cari dia. Sebab apa? Sebab dia bukannya boleh kita nak pergi minta tolong dengan dia. Minta tolong apa? Dia syaitan, dia jin. Kalau syaitan ini Allah Ta'ala telah istiharkan dia sebagai musuh. Inna syaitana lakum aduwun. Syaitan ini musuh kamu. Fattakhidhuhu aduwa. Kamu ambillah dia sebagai musuh kamu. Baik. Di bilik air tempat dia, di himpunan sampah, di tempat yang kotor. Sebab tu rumah kita jangan bagi kotor. Jangan bagi kotor. Ambillah peluang yang ada ini, peluang kita duduk cuti ni, duduk di rumah masing-masing, kita cari peluang, kita ambil peluang supaya kita bersih rumah masing-masing. Kalau selama ni kita tak nak buat kerja ni semua ni, kita tak sempat nak buat, mungkin kita ada kerja-kerja lain. Tapi apabila mari je perintah berkurung ni, alhamdulillah lah, Allah Subhanahu Wa Taala ada hikmah juga dia bagi pada kita ni. Lalu kita pun duduk di rumah kita, bersih rumah kita, tempat-tempat kotor ni semuanya syaitan. Sebab tu jangan letak sampah-sampah lah rumah. Perut ikan ke apa ke tu buang daripada rumah tersebut. Buang letak sampah. Kerana apa? Kerana itu adalah sebahagian daripada tempat syaitan. Baik. Di kubur, di pasar, jualan. Sebab tu kalau kita pergi di kubur ni, bukan nak cari hantu. Di kubur ni kita pergi doa pada orang kubur dan ingat pada mati. Ada orang silap faham. Beri salam kepada ahli kubur ni, kita jangan faham salam itu dijawab sebagaimana orang hidup ni. Salam sebagaimana dijawab sebagaimana orang hidup. Salam kepada ahli kubur bermakna doa selamat kepada dia. Itu adalah kefahaman kita lah. Selamat kepada dia.
Kita beri salam pada orang-orang yang telah meninggal dunia ni, bermakna kita doakan selamat pada dia. Sebab itu kita kena doakan Allahumma ghfir lahu warhamhu dan sebagai doa-doa yang lain untuk si mati ni. Bukan lagi minta tolong dengan kubur, bukan lagi puja kubur, bukan lagi sembah kubur, tidak. Itu semua syaitan belaka tu duduk hasut kita supaya kita jadi gitu. Dan rumah-rumah yang tidak ada padanya bacaan Quran, rumah yang tidak diperdengarkan bacaan Quran, tak ada buat amal ibadah, maka itu adalah tempat bagi syaitan. Sesuai dengan apa yang disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut bahawa rumah yang tidak ada bacaan Quran itu ibarat kubur yang gelap gelita. Itu kata Nabi. Bagaimana pula makanan dia? Kita dah tahu dah rupa dia. Kita tak boleh lihat dia, dia boleh lihat kita, dia boleh jelma macam-macam rupa. Tempat tinggal dia. Makanan dia apa dia? Baik. Syaitan jin ini makan minum seperti manusia juga. Semua seperti manusia. Tetapi ia makan dan minum dengan tangan kiri. Itu disebutlah Sahih Muslim. Orang yang makan minum dengan tangan kiri ni maknanya dia tu ikut syaitan tu. Ikut syaitan. Sebab tu kalau orang makan sudu garfu ni, garfu tu buat tolong-tolong je, bukan buat makan. Kadang-kadang orang tu dia tak sedar benda ni. Boleh jadilah dia makan tu, dia ambil sudu, nasi sudu, dia nak ambil apa ni orang panggil, nak ambil daging tu dia dengan tangan kiri. Jadi dia menggunakan dua tangan dia. Dua tangan ni syaitan. Begitu juga kalau kita makan nasi dengan tangan kanan. Okey dah. Bila nak minum air tu, kita pegang tangan kiri minum air. Sebab kita kata, comok tangan kita ni, bekas nasi nak pegang gelas tu, orang panggil kena tipu ke syaitan juga. Comok apa? Sebab kita makan nasi. Kita makan nasi tu tidak kotor. Sebab nasi tu masuk dalam mulut kita, kita pegang gelas tu macam biasa. Macam biasa. Sebab tu kita kena perhati benda ni. Kalau kita makan sudu garfu tu, biar garfu ni tolong-tolong gitu je, tolong-tolong nasi gitu je. Tapi nak buat makan masuk dalam mulut ni, kadang-kadang daging lagi dengan ayam, kita masuk apa ni kita panggil, mulut kita ni kita masuk tangan kanan nasi, daging kita letak tangan kiri. Itu perkara-perkara benda-benda yang makanan syaitan. Makanan ialah tulang-tulang dan tahi-tahi binatang, seperti tahi lembu, tahi kuda, mau tu makanan dia tu. Syaitan tu, tahi kuda, tahi lembu. Kita tak boleh sebut pada agama-agama tertentu. Tidaklah, cuma tahi ni syaitan. Tak ada kesucian apa pun. Kita pernah tengok lah orang nak jadi pokok yang kuat agama, salah satu agama tu agama Hindu contoh. Orang nak kuat agama Hindu ni, sami dia kena tidur dia kena duduk dalam tahi lembu. Betapa 40 hari ke 100 hari duduk situ. Dia duduk situ. Saya bukan nak hina agama Hindu ni, tak lagi orang kata kita kena jaga. Tak jaga apa, memang agama salah. Agama salah. Islam saja agama yang betul. Agama lain tak betul. Sebab itu bila berhujah, mereka tak berani nak lawan hujah. Dia duduk dalam tahi lembu tu, dia kena makan ketika mana orang tak nampak dia makan. Masa mana tak tahu, orang letak makanan di situ, tunggu orang tak ada baru dia makan. Duduk dalam tahi lembu tu 40 hari 40 malam. Islam tidak begitu. Islam duduk di mana-mana je. Duduk di mana-mana dia boleh jadi orang baik. Duduk di mana-mana je boleh jadi orang yang soleh. Tak payah pergi dalam bukit. Jenis pergi tapa dalam bukit, pergi cari jin ke apa tu jenis bukan jenis daripada agama Islam, bukan jenis daripada sunnah Nabi.
Kalau pergi dalam bukit apa tu bukan daripada sunnah Nabi SAW, Nabi tak ajar pun benda begitu tu. Baik. Dan ia berkahwin dan beranak pinak. Berkahwin juga syaitan ni semacam manusia juga. Tu disebutlah tafsir Ibnu Abi Hatim. Macam manusia juga, dia beranak pinak, dia ada anak dia. Dan mereka mati. Mati kecuali iblis sahaja yang tidak mati. Mereka matinya iblis itu pada hari kiamat. Ni boleh tengok surah Sad ayat 79 hingga ayat 81. Iblis hak seka tu lah, hak lawan Allah Ta'ala, hak mula-mula sekali bapak dia tu. Tu tak mampu waktu tu. Tak mampu bila akhirat baru mampu. Tapi ni syaitan lain, jin lain mati juga. Baik. Sekarang ni bagaimana sejarah iblis dengan Adam itu sendiri? Kita sebut sejarah iblis dengan Adam sebagaimana kita telah sebut kemarin lah. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala nak buat Adam, Allah Ta'ala ciptakan Adam dengan dua tangannya. Kemudian ditiupkan ruh. Fanafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ditiupkan ruh dalam badan Adam. Dimuliakan Adam itu. Daripada sekalian malaikat, malaikat kena tunduk pada Adam. Tetapi iblis sahaja dinamakan iblis. Ketua dia tak mau sujud pada Adam. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pernah bertanya kepada iblis dengan firman-Nya. Ya iblis, Allah Ta'ala sebut. Ya iblis, Allah Ta'ala panggil dengan nama iblis. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtuka biyadai astakbarta am kunta minal 'alin. Allah Ta'ala sebut dalam surah Sad ayat 75. Tuan-tuan boleh buka. Wahai iblis, apakah yang menahan kamu dari kamu untuk sujud pada Adam setelah aku ciptakan dengan dua tanganku? Ni kalau pula dah kata Tuhan ada tangan pula ni. Saya terjemah mengikut apa yang Allah Ta'ala sebut. Mengikut apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut. Kesempurnaan satu benda tu dia ada segala-galanya. Dan jangan kita fikir tangan Allah tu macam tangan kita. Bagaimana tangan Allah tak payah tanya. Cuma Allah Ta'ala sebut begitulah. Allah Ta'ala tanya alasan iblis. Ya iblis, apa sebab kamu tidak mahu sujud pada aku, barang yang Adam yang aku ciptakan dengan tangan aku sendiri, mana aku buat sendiri benda ni. Allah Ta'ala tanya lagi, astakbarta, apakah engkau takbur ataupun engkau dari yang meninggikan diri. Ali maknanya orang yang tinggi diri. Adakah kamu takbur dan sombong, kita panggil dengan aku? Itu soalan Tuhan tanya. Sebab apa? Iblis jawab, ana khairum min. Jawapan dia, aku lebih baik pada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku daripada tanah, dia daripada api. Ni pandangan iblis laknatullah. Dia fikir bahawa bahan api itu lebih mulia daripada bahan tanah. Sebab tu aku jadi mulia. Dia fikir sorang-sorang dia lah. Dia fikir sorang-sorang dia.
Lalu benda yang berbentuk agama ni, perintah Allah Ta'ala, semuanya dibuat oleh Nabi SAW. Semua Nabi buat perintah Allah Ta'ala. Apa makna perintah Allah? Makna syariat. Sama ada berbentuk umum ataupun khususiyah, berbentuk khusus. Maknanya semua Nabi buat. Tiba-tiba mari orang fikir dia nak buat amal sendiri. Dia nak buat cara dia sendiri. Dia tak mau ikut cara Nabi SAW yang kita sebut nak buat benda bid'ah. Orang buat benda bid'ah ni dia fikir apa? Dia fikir bahawa amalan dia tu lebih baik pada amalan Nabi. Sama ke tak dengan syaitan, iblis ni fikir tadi? Sama. Iblis kata, aku daripada api. Mulianya aku. Dia daripada tanah. Tanah, api ni kalau ikut logik lah. Iblis ikut logik. Logik api ni memang berguna sungguh logik. Api ni orang buat. Nak masak nasi pun api. Orang India nak buat roti, tak boleh buat roti dia tu kalau tak ada api. Sudah dia buat gandum tu, dia pun letak api. Kalau di Pakistan tu, tahi lembu tu jadi bahan bakaran dia tu. Dia letak bawah tu, dia bakar tahi lembu kering tu. Bila bau wasak tu, bau tahi lembu, dia pun ambil gandum tu, pup, dia letak. Oh, semerbak bau. Roti tu kalau kita bau semerbak bau wasak tahi lembu. Makan juga. Dia tak ada kayu api. Lepas tu ada orang kita Melayu nak goreng ikan, pekasam, tak ada api tak boleh buat. Pekasam tu orang goreng, orang tak rebuh. Kalau kepuk lekor, nak jadi kepuk lekor pun kena rebuh. Semua dengan api. Jadi logik syaitannya api lebih baik. Jadi amalan orang buat bid'ah ni logik dia. Ni lebih baik dia kata. Macam semalam orang duk tanya saya pasal selawat tarawih. Kita nak puasa. Nak puasa ni selawat tarawih. Orang duk tanya pasal macam mana ustaz dia. Selawat tarawih. Tak molek ke selawat ni? Dia buat mari hujah lah seorang ustaz tu. Glamour jugalah ustaz tu. Saya pening juga ustaz tu dalam YouTube tu saya tengok. Dia kata tidak ada pada zaman Nabi, tidak ada pada zaman sahabat, tidak ada pada zaman tabi'in. Dia kata gitu. Selawat tarawih ni tidak ada pada zaman Nabi, tidak ada pada zaman sahabat, tidak ada pada zaman tabi'in. Dia kata. Kita dengar tu clear dah tu. Tidak ada pada zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, selawat ni. Tiba-tiba dia kata apa? Dia kata kalau kita nak buat tak ada masalah. Tu dia jawab gitu. Ustaz tu seorang, glamour juga dalam YouTube. Nak jawab, dia kata tak ada masalah. Dia kata, tak ada masalah. Nak buat tak ada masalah. Mula-mula dia kata tak ada pada zaman Nabi, tak ada pada zaman sahabat, zaman tabi'in. Tapi nak buat tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab apa? Masalah lah tu kalau buat sebab tak ada pada zaman Nabi. Hei, ustaz ni banyak makan kepuk lekor juga. Dah banyak makan kepuk lekor tu jadi pening juga kadang-kadang. Banyak makan ni. Tak ada pada zaman sahabat, tak ada zaman tabi'in. Buat apa? Sebab ibadah zaman mereka lah zaman yang terbaik. Lalu buka ruang supaya orang buat benda yang tidak diajar oleh Nabi SAW. Lalu kita tak buat. Sebab Nabi tak buat. Orang lain buat pun kita tak buat kerana tidak diajar oleh Nabi. Jadi kalau kita tengok syaitan di sini, dia sebut gitu mudah dia sebut. Aku lebih mulia. Sebab aku daripada tanah. Aku daripada api. Adam daripada tanah. Tanah ni kalau nak ikut logik hina sungguh. Orang berjalan atas tanah, orang meludah atas tanah, buang sampah atas tanah. Berok kecil atas tanah belakang. Orang zaman dulu tak. Gih. Oh, tua-tua kata, gemai tanah ni. Gemai tanah ni. Gi buang tanah. Semua tanah. Unsur yang orang pijak, orang ludah ni, tiba-tiba nak suruh aku sujud. Tidak. Itu pandangan iblis terhadap apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Sama dengan pandangan orang yang bid'ah, disuruh oleh Allah Ta'ala, dia pergi buat benda lain, bermakna, hak dia buat tu lebih elok. Kalau dia ada fikiran bahawa hak Nabi buat tu lebih elok, maka dia bukan buat hak Nabi.
Itu saya nak cuba nak bawa tuan-tuan semua supaya nampak bahawa apa yang dibuat oleh iblis, fikir oleh iblis tu sama sahaja yang dipikir oleh kaki-kaki bid'ah ni. Lebih kurang. Baik. Kemudian jawapan iblis itu Allah Ta'ala tak terima. Kerana dia lahir daripada fikiran tak betul. Jadi itu yang dijawab oleh iblis. Kemudian kita pergi satu lagi. Tempat dahulu asal iblis ni, iblis duduk bersama malaikat kita sebut semalam, dihalau keluar daripada syurga oleh kerana takbur dan hasad dengki. Sesungguhnya dia kata sifat sombong, takbur dan hasad dengki sebab kederhakaan iblis dan kekufurannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Iblis laknatullah alaih dahulu keluar dari syurga kerana syurga bukanlah tempat bagi orang-orang dihalau keluar daripada syurga, kerana syurga bukanlah tempat bagi orang-orang yang derhaka kepada Allah dan bukan tempat orang yang berdusta. Bukan tempat orang yang berdusta. Terutama dosa daripada takbur, hasad, dengki diharamkan bagi mereka syurga Allah Subhanahu wa taala dan boleh membawa kepada kekufuran. Iblis ni dia sanggup derhaka kerana ikut hawa nafsu dia. Sombong, takbur itu berada pada tubuh dia, menyebabkan dia dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dia awal-awalnya dia duduk syurga juga, dia duduk sekali dengan malaikat baik. Dihalau oleh Allah kerana ada tidak apa ni orang panggil, tidak selari dengan apa yang Allah Ta'ala suruh. Maka Allah Ta'ala marah. Kita tengok pada kita pula, takut-takut kita ni menjadi agent kepada iblis. Segala syariat yang Allah Ta'ala nak ajar pada manusia ni, Allah Ta'ala tak beritahu seorang-seorang. Boleh dengan azizun hakim yang ada pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bagi tahu seorang-seorang, boleh. Bagi tahu pada saya, bagi tahu tuan-tuan, semua boleh. Allah Ta'ala boleh buat. Tetapi Allah Ta'ala nak suruh manusia ni mudah, jadi sekali. Lepas tu sunnah-sunnah ni duduk di mana dia sama. Sekali je. Orang sunnah dia tak wirid kuat lepas sembahyang. Duduk di mana pun kalau tempat sunnah tu sama. Tapi hak bid'ah lain. Hak bid'ah sini salam biasa je. Hak di sana salam beratur. Lepas tu salam beratur. Hak di sini lepas subuh tak ada la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak ada apa ni orang panggil tahlil ni. Ada. Setengah-setengah tempat tu tahlil subuh. Saya masih ingat lagi kecil-kecil. Orang tahlil belum lepas subuh tu ada seorang imam tu. Imam apa tu bila mati dah dia. Semoga Allah Ta'ala ampuni dia lah. Mungkin dia tak tahu. Dia tu masyhur dah dengan suara kuat tahlil. Kuat suara dia. Kampung dengar. Speaker pula kuat atas tu. Allah, la ilah. Bangun habis. Rumah tu belakang dulu ada hutan sikit. Bangun habis. Bewok dengan babi lah hutan tu. Bangun habis. Habis bangun. Dengar suara dia kuat. Untung juga dia suara kuat tu. Kita boleh bangun pagi-pagi masa tu. Jadi habis orang sedar belakang dia. Situ tempat lain ada tahlil. Ada kuat lepas subuh. Tempat ni tak tahlil. Dia boleh baca lain pula lepas subuh. Kenapa tak sama kita kata? Kenapa tak sama? Kerana itu bukan daripada sunnah Nabi SAW. Kalau daripada hadis Nabi, kalau tak sama pun dia tak lari daripada itu. Sebab ada perkara-perkara yang Nabi sebut sama diterima oleh pak mazhab. Dari sudut pelaksanaannya mungkin tak sama lah. Mungkin tak sama macam mana. Letak tangan sini. Mungkin tak sama. Itu perbahasan mazhab. Tapi tetap dalam keadaan rokoknya begitu, sujudnya begitu, iktidalnya begitu, tak lari.
Dalam 2, 3, 4 bacaan yang Nabi baca, mesti pergi tempat lain pun, mazhab lain pun terima 2, 3, 4 bacaan yang Nabi baca. Tapi boleh ke orang bid'ah ni dia baca lain daripada hak Nabi baca. Dia baca lain daripada hak Nabi baca. Itu satu benda yang dihasut oleh syaitan juga. Yang dia rasa bahawa hak dia baca tu adalah kita kata ni bukan daripada Nabi ni. Kita kata begitu. Ni Nabi tak ajar benda begini ni pakcik. Bukan daripada Nabi. Dia kata tak apa. Tok Guru kita ajar. Dengan sendirinya dia telah mengiktiraf Tok Guru dia tu lebih pada Nabi. Sebagaimana syaitan sebut tadi bahawa aku lebih pada Adam. Tu kita nak cuba beri pada tuan-tuan bayangan bahawa orang yang buat benda yang Nabi tak buat tu Tok Guru dia syaitan. Tok Guru dia syaitan. Sah dah dia syaitan sebab ittaba'a hawa. Buat apa yang Nabi tak buat ni dia ittaba'a hawa. Dia ikut hawa nafsu syaitan. Baik. Allah Ta'ala berfirman pada Adam. Adam ni sebab apa dia jadi ikut syaitan ni? Dia ikut syaitan sebab apa? Allah Ta'ala beritahu kepada Adam, duduklah syurga, boleh buat apa sahaja. Makanlah apa sahaja. Kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Haitsu syi'tuma ni maknanya ikut sukamu. Ikut suka kamu. Nak makan situ, nak makan batang pokok, nak makan bawah pokok, atas katil, bawah katil boleh, tak ada masalah. Tak ada orang marah. Tu makna haitsu syi'tuma. Satu je jangan buat. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekat dengan pokok ni. Muka makan, dekat pun tak boleh. Tuan-tuan boleh bayanglah macam mana syaitan punya kerja, dia heret Adam tu sampai boleh makan. Sampai lupa Allah Ta'ala kata jangan dekat. Jangan dekat. Dekat tak boleh, jangan pergi dekat. Allah tu kata, jangan duduk main dekat situ, jangan duduk main dekat tu. Budak-budak pergi jauh. Bukan nak ambil benda tu, pergi dekat pun tak boleh. Ni, pergi dekat, makan. Ni salah satu daripada benda yang kita kena fikir. Bejok syaitan ni. Dia bagi tahu pada Adam 2, 3, 4 perkara juga dia bagi tahu. Di antaranya dia kata dia orang lama sini. Kena ikut orang lama lah. Muni orang baru. Kena ikut orang lama tu. Aku ni orang lama sini. Aku Allah Ta'ala buat dulu. Duduk dengan malaikat lama mana. Jadi aku tahulah jenis Allah ni macam mana, aku tahulah dia. Dia tu kalau hak dia larang tu sebenarnya hak dia suka tu. Hak dia larang tu hak dia suka. Hak dia suruh tu dia tak suka, dia nak uji kamu je. Dan kalau mau makan pokok ni Allah aku lama dah dengan pokok ni. Pokok ini kekal. Kalau mau makan di sini maknanya mau kekal duduk sini. Allah Ta'ala tak bagi makan ni sebab apa? Sebab dia tak mau duduk lama sini lah. Duk pera mu nanak nasi goreng ikan pada mu letih jadi. Dan kalau mau makan buah ni, clear kekal mu duduk sini. Itu di antara hujah syaitan. Lepas tu syaitan duk tipu ahli ibadah tu gitu juga. Duk baca wirid hak Nabi tak baca, duk baca benda yang tidak dibaca Nabi SAW. Sama juga. Sama macam mana? Baca, dia bagi tahu kita, baca ni. Ni molek. Duk tengah-tengah kita baca tu dia mari perasaan sedih, dia mari perasaan mengalir air mata. Hak Nabi ajar ni kita duk baca tak mengalir air mata pun. Sebab mahabbah pada Nabi itu tidak ada. Mahabbah pada Nabi itu tidak ada. Kita tengok hari ni dalam video khutbah Masjid Nabawi kemarin, bagaimana sedihnya Imam Masjid Nabawi. Telah Masjid Nabawi Masjidil Haram ditutup kemarin, dibuka untuk orang jaga, hanya orang bersih sahaja. Tutup semua sekali dalam sejarah. Mungkin dalam masa 2 minggu rasanya ditutup. Tinggalnya orang yang bersih, askar-askar yang jaga. Sembahyang subuh Masjid Nabawi kemarin adalah
dalam 40 orang, 30 orang sahaja. Beribu-ribu orang tu tinggal banyak tu sahaja. Bagaimana Imam Masjid Nabawi sebut, berkenaan dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Dan dia baca hadis Nabi, dia baca ayat Quran, dia boleh menangis sebab apa? Sebab tadi, sebab dia menghayati sunnah Nabi SAW, dia rasa sayang dengan sunnah Nabi. Rasa sayang dengan sunnah Nabi. Jadi orang kita ni, hak Nabi tak buat tu dia rasa sayang nak tinggal. Dia jadi terbalik, nak tipu syaitan punya pasal. Nak buat hak Nabi suruh ni rasa malah, tapi nak buat hak Nabi tak suruh, ya berbentuk ibadah, bentuk rekaan, jadi rajin. Oh, rajin sungguh syaitan. Macam saya sebut kemarin lah, syaitan ni jangan pergi masjid. Pergi, saya kata pergi masa ni lah kamu ni, kalau mati kamu mati syahid, kena corona ni apalah sangat, pergi masjid. Pemerintah kata jangan pergi, syaitan kata pergi. Dulu pemerintah kata pergilah semayang, masjid lah berjemaah, syaitan kata tak payahlah, muda lagi, sihat lagi. Jadi terbalik, semua apa yang Allah Ta'ala suruh, syaitan kata tak molek. Apa yang Allah Ta'ala larang, syaitan kata okey. Duk kena tipu syaitan gitu hari-hari hidup. Allahu Akbar. Adam pun kena tipu ke syaitan. Macam mana syaitan tu boleh bercakap? Cakap dia tu mesti, orang nak bercakap ni, dia mesti bercakap meyakinkan orang. Dia bukan pergi dekat Adam, kalau mau makan ni Adam itu, tak. Dia cara dia bercakap tu dengan Adam tu, sehingga Adam boleh lupa sekejap apa yang Allah Ta'ala perintah dulu pada dia tu. Hebatlah syaitan ni, bercakap pandai lah dia. Cara dia bercakap tu macam kita tengok orang lelong di kedai tu. Ya, lelong di kedai ni barang RM10. RM10 jangan bayar, RM5 mahal lagi, dia kata. Bayar ni RM4.5 kita potong 50 sen. Bayar ni free pula selagi, dia kata. Tu dia. Padahal modal dia RM1.20, dia beli barang Cina tu. Tapi dia boleh olah benda tu. Dia jual obat dia tu, nak boleh kebuka ulat duk dalam bako tu, ya Allah, kita tunggu bukan main lama. Padahal apalah bako tu tali je pun. Tak ada, dia tak buka maksud dah, dia tak buka. Dia duk jual obat dia habis dah. Ulat hak dalam tu tak nampak-nampak. Itu jenis orang jual. Dia pandai tarik orang, dia pandai bercakap. Itu jenis orang gitu. Tapi orang yang pandai bercakap menggunakan hujah Quran, Allah Ta'ala bagi juga kepada dia salah satu kelebihan, cakap guna hujah Quran, guna dalil. Itu tak apalah. Syaitan ni macam mana dia boleh bercakap dengan Adam? Adam boleh terpedaya, mesti dia bercakap hebat dengan keyakinan. Lepas tu satu benda lagi, kalau kita nak pergi sikit lagi, syaitan ni dia banyak guna logik berbanding dalil. Itu syaitan. Logik. Dia punya logik syaitan ni, betul-betul logik. Aku orang lama sini, mu orang baru. Logiknya, orang yang duduk lama sini lah tahu bagaimana keadaan sini nak banding orang baru duduk. Itu logik dia gitu. Jadi oleh kerana aku ni orang lama sini, lama dah aku dengan Tuhan ni, lama dah dengan dia, sampai aku ni jadi golongan muqarrabin, dekat dengan dia. Jadi mu kena ikut orang lama. Mu ni orang baru, mu siap sudah. Itu syaitan. Ada juga orang zaman sekarang ni hak pinjam hujah syaitan. Dia pinjam. Dia kata mari hak baru-baru ni semua bid'ah. Kita hak dok buat amalan lama-lama tu, tu orang panggil dia pinjam hujah syaitan tu. Tak tahulah syaitan bagi komisen berapa dia untuk syaitan tu, kita tak tahu. Tu berjanji dengan syaitan lah. Macam mana kita tak tahulah perjanjian dengan syaitan tu. Dia sebut gitu. Kita duk buat ibadah orang lama-lama tu, awak hak lama-lama tu masuk neraka, dia kata. Tu dia pinjam hujah syaitan. Dia pinjam hujah syaitan. Baru dengan lama ni bukan makna ya tuan-tuan faham baru ni baru ni, tidak. Islam ini dianggap benda yang baru. Benda yang baru, benda yang gharib, benda yang pelik. Sebab jahiliyah tu dianggap benda yang lama. Tu kena faham situ. Bukan zaman ni, zaman baru, zaman lama, tidak.
Jahiliyah tu dianggap fahaman yang lama. Sebab tu semua amalan-amalan yang dibuat oleh jahiliyah, mereka anggap bahawa ini agama datuk nenek moyang kita. Datuk nenek moyang kita sebut lama dah benda ni. Tiba-tiba mari awak ni baru nak sebut ni. Tak betul awak ni. Macam orang hari ni juga. Ustaz ni baru lagi umur berapa lagi balik bagi nak tahu ni bid'ah. Padahal ustaz tu baca tu hak lama tu. Hak lama. Kalau kira lama lah. Hak lama. Lama maknanya hak zaman Nabi dulu lama. Nak banding dengan hak reka, hak baru ni, hak baru ni reka ni. Tapi dia tak nampak. Dia kira zaman. Dia kira zaman. Fahaman jahiliyah tu disebut fahaman lama. Muhammad mari ajar fahaman baru. Jadi kami tak boleh terima Muhammad ni. La hawla wa la quwata illa billah. Jadi sakan jugalah Adam ni kena tipu. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan Arhamur Rahimin, Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan Arhamur Rahimin, lalu Allah taala ampunkan Adam selepas Allah taala perintahkan Adam ini, qala fahbit minha. Sebab Allah qulna bitu minha jami'a. Allah taala halau Adam, tapi Allah taala ampun jugalah sekali Adam. Tapi iblis ni dengan dengki dia, dengan sombong, dengan hasad dan takbur dia, Allah Ta'ala berfirman, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj ilayka minas saghirin. Allah Ta'ala sebut dalam suratul A'raf ayat yang ke-13. Maka turunlah kamu wahai iblis daripada syurga. Iblis pun kena halau juga. Kerana engkau tidak berhak takbur dalam syurga ini. Tidak berhak orang sombong duduk dalam syurga ini. Oleh itu, maka keluarlah engkau dari syurga ini, kerana sesungguhnya engkau adalah dari makhluk yang hina. Keluar kamu. Tak layak kamu duduk sini. Kalau kita tengok sabda Nabi SAW, Nabi kata, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Nabi sebut, dalam Sahih Muslim ada, tak masuk syurga, Nabi kata, bagi orang yang ada sedikit sebesar zarah perasaan takbur, tak dapat masuk syurga. Kerana Allah Ta'ala berfirman dah tadi bahawa kamu ni takbur, tak layak bagi kamu duduk dalam syurga ni. Wahai iblis, kamu keluar daripada syurga. Keluar iblis. Lalu bila iblis ni keluar daripada syurga, hasad dengki tu ada pada Adam. Macam mana nak heret Adam biar, kita duduk sekali lah, biar sama kena lah. Biar sama kena lah. Kena kita seorang tak jadi, biar kena habis. Gitu. Buat jahat ni gitu, tak padan dengan seorang. Dia akan ajak 2-3 orang, 4 orang lagi kawan dia supaya jadi jahat macam dia. Kerja iblis dah tu. Kerja iblis dah. Kalau seorang-seorang dia tak berani. Kalau seorang tak berani, kalau ramai-ramai tu baru dia berani nak melawan. Sebab dia ramai. Iblis kalau seorang-seorang dia, Allah Ta'ala tak sekat dia pada Adam. Dia duduk segitu, dia kecewa, gila tak tahu iblis. Kalau dia seorang-seorang. Hak dia rasa happy tu sebab apa? Sebab ada kawan. Manusia pun begitu. Buat apa sahaja ada kawan dia rasa happy. Seronok. Kalau kita duduk buat sorang-sorang, kita duduk sorang-sorang, tak ada kawan, susah juga kita. Tak happy hidup ni. Seorang tak apa, dah kawan kita tu seorang tak apa. Tapi hak orang panggil sekepala dengan kita, hak pergi minum air sekali, hak boleh suka sekali, menangis sekali, tak apa dah tu, rasa happy dah. Kalau ini iblis ni, biar mari berkawan dengan aku lah. Nak berkawan dengan malaikat bukan dia, sebab malaikat bukan jenis dia. Fitrah Tuhan bagi pada malaikat tu tak sama dengan fitrah iblis dan juga manusia, tak sama. Iblis ni pada jin. Jin ni Allah Ta'ala taklifkan sama macam kita lah. Cuma dia daripada api, kita daripada tanah, macam saya sebut tadi. Malaikat daripada cahaya. Dan malaikat tak ada pilihan malaikat ni. Pilih malaikat jadi baik, jadi jahat. Tak. Memang jadi baik.
Malaikat ni memang ditugas kat Allah Ta'ala untuk jadi baik. Kalau iblis pun rasa macam nak berkawan. Macam mana nak berkawan? Kena tipu dulu. Tipu. Baru boleh berkawan duduk sekali. Allahu Akbar. Orang buat jahat pun nak berkawan. Orang buat baik pun. Masa buat baik seorang-seorang boleh duduk. Boleh duduk lah baik seorang-seorang boleh. Orang yang betul-betul duduk istiqamah kebaikan seorang-seorang, Tuhan jaga dia. Walaupun dia seorang. Wajadaka dhallan fahada, wajadaka ailan fa'aghna. Masa mu cari hidayah Muhammad, aku yang beri hidayah pada kamu. Wajadaka ailan fa'aghna. Maka dulu kamu susah, anak yatim, kami yang beri kaya pada. Maknanya orang mukmin ni Tuhan jaga dia. Tak bimbang dah orang mukmin ni sebab Tuhan jaga. Walaupun dia seorang-seorang tapi dia rasa diri dia tu Allah Ta'ala jaga. Tapi tidak. Orang jahat ni dia tak boleh duduk seorang-seorang. Dia nak buat jahat macam mana dia seorang-seorang, dia buat jahat ni mesti ada yang kedua, yang ketiga. Maka syaitan tu begitulah sifat dia. Allahu Akbar. Sebab tu tak masuk syurga orang yang ada sifat takbur dalam diri dia. Allah bukan sekadar halau je iblis keluar daripada syurga, bahkan dilaknat iblis itu. Laknat iblis itu. Serta dijanji dipenuhi neraka Jahannam dengan iblis dan pengikutnya. Firman Allah Ta'ala, Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa innaka alayka la'nati ila yaumiddin. Surah Sad. Allah Ta'ala sebut. Ayat 77-78. Maka keluarlah kamu wahai iblis dari syurga itu. Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya engkau adalah yang direjam, dan engkau sungguhnya ke atas engkau ditimpa laknatku sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Ini Ta'ala sebut betul-betul. Keluar kamu satu, innaka rajim, kamu jenis rejam. Anak cucu pada iblis semua rejam. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Syaitanir rajim. Ar-rajim bagi syaitan, laknat bagi syaitan itu adalah pangkat dia. Kalau Nabi kita sebut sallallahu alaihi wasallam, sahabat radhiyallahu taala anhum, orang baik-baik mati sebut rahimahullah, rahmatullah alaihi. Orang mukmin hidup dengan doa je, mulut dia dengan doa sahaja, mulut dia. Pangkat hak ada bagi iblis ni, apa dia pangkat dia? Laknat. Pangkat hak ada bagi iblis ni, direjam. Tuhan letak pangkat ke dia. Orang ni kalau pangkat ni nak pangkat yang baik-baik lah, pangkat baik-baik, datuk ke Tan Sri ke apa ke. Allah Ta'ala juga bagi orang mukmin ni pangkat. Muttaqin, muhsinin, innal muttaqina mafaza, wallahu ma'a, innallaha yuhibbul muhsinin. Muttaqin, muhsinin ni Allah Ta'ala beri pangkat ni. Besar pangkat Allah ni, siapa boleh syurga? Pangkat Datuk Tan Sri ni tak besar sangat. Tak muka dunia ni sebab manusia bagi. Mungkinlah orang panggil nama Tan Sri ke apa tu, boleh lah kemar-kepeng hidung kita ni. Tapi hakikatnya tak ada guna apa-apa. Sebab apa? Sebab kita panggil sama-sama kita pun tak apa. Walaupun apa ni pemerintah tak bagi pun, kita panggil sama-sama kita. Tak ada kita bucik perut pun tak ada. Cuma di atas jasa dia, maka Allah Ta'ala bagi, maka raja ke siapa ke bagilah pada dia sebab jasa dia. Kurniaan Allah jugalah pada dia tu. Tapi muhsinin, muttaqin ni dia tak kira pangkat. Janganlah kalau kata kamu Datuk, kamu Tan Sri dapat muhsinin, tidak. Pocik hak pera lembu, tahit lembu sekat geting pun boleh muhsinin. Kalau betul-betul ikut sunnah Nabi SAW, nah, mu Datuk pakai necktie ke pakai apa, kalau dengan baju mahal, nak kata mahal, tapi mu tu sendiri tak ikut sunnah Nabi, buat bid'ah, lebih mulia lagi pocik hak tahit lembu sekat geting tu. Tak ada nilai kamu di sisi Allah Ta'ala walaupun kamu ada pangkat. Sebab
Inna akramakum, hak pangkat tinggi sekali, atqakum, hak ada taqwa lah diri itu. Dan laknat ni satu benda yang besar. Laknat mana segala kutukan, segala kata-kata jahat, segala yang berat-berat, yang hodoh-hodoh tu semua bagi iblis. Dan Allah Ta'ala janji tadi nak penuhkan neraka. Betul. Qala khruj minha madhuman madhura. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. Surah Al-A'raf ayat 18. Keluarlah engkau dari syurga ini sebagai orang yang terhina dan terbuang. Bukan keluar saja, keluar daripada syurga sebagai orang yang terhina dan terbuang. Maknanya pergi berambuh daripada syurga, jangan duduk sini. Dan kamu akan diancam oleh neraka, dan aku akan penuhkan kamu bersama dengan pengikut-pengikut kamu. Ni dia. La amla'anna jahannam, aku nak penuh. La man tabi'aka minhum, orang ikut kamu. Bersama dengan kamu, pengikut kamu. Bersama dengan kamu dalam neraka Allah. Aku nak penuhkan kamu dan neraka Allah, kamu bersama dengan pengikut kamu. Jadi kita minta dengan Allah Ta'ala lah, janganlah kita jadi pengikut syaitan. Berat daurah orang ikut syaitan lah ibadah ni, begitulah. Dia adalah seorang yang buat perkara-perkara yang tidak diajar Nabi SAW. InsyaAllah kita sambung lagi esok perbincangan kita berkenaan takbur yang membawa kepada kufur. Sifat takbur yang ada pada syaitan itu boleh membawa kepada seseorang itu menjadi kufur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana bahana hasad dan dengki dan juga dengki yang ada pada syaitan itu yang menyebabkan dia kekal dalam neraka selama-lamanya. InsyaAllah kita bertemu lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.